Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat pagi cikgu. Okey, bagus. Selamat pagi cikgu. Okey, semua sihat-sihat ke? Ada semangat lagi tak nak belajar ni? Ada cikgu. Oh, ada semangat. Ya, walaupun kita online kelas, tapi kita kenalah masih bersemangat untuk belajar ya, walaupun di rumah, betul tak? Betul cikgu. Betul. Ya. Okey, sebelum cikgu mulakan kelas pada hari ini, cikgu nak kamu tengok satu gambar ni. Ada 3 gambar semuanya. Cikgu nak kamu tengok dan kamu cuba teka apa berkaitan gambar yang cikgu tunjuk dengan tajuk yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, cikgu tunjuk gambar ya. Okey, gambar yang pertama. Nampak tak gambar ni? Nampak cikgu. Oh, cikgu nampak. Gambar apa tu? Gambar pantai Pokok, cikgu. pokok kelapa cikgu. Okey, Nisa kata pantai. Ashikin kata Pokok kelapa. pokok kelapa. Syahidah kata apa? Langit dan Langit dan awan. Ya, betul. Gambar yang kedua? Api. Api. Rasa nampak macam ada orang kat situ cikgu. Ya, orang. Tajam mata Nisa. Ya, betul-betul. Bagus-bagus. Betul-betul. Dan gambar yang ketiga? Okey, ni gambar emoji cikgu. Gambar emoji muka. Nampak tak? Ada 2 ekspresi cikgu. Satu sedih. Tak. Satu lagi? Satu lagi bahagia. Satu lagi dia tak bahagia. Okey, jadi agak-agak kamu lah kan dengan gambar-gambar yang cikgu tunjuk ni, apa berkaitan dengan topik yang kita nak belajar pada hari ini? Perasaan. Perasaan? Sebab gambar yang terakhir tu ya, Ashikin. Ya. Dia sedih tetapi dia gembira, tetapi dia berduka, tapi dia Dia sedih tapi dalam masa yang sama dia gembira betul. juga. Dia gambar yang pertama tu boleh tak maksudkan, boleh tak bagi tahu maksud dia? Saya nampak macam tenang je cikgu. Kamu sentiasa tenang kan Nisa kan? Okey, kalau kat sini cikgu bagi clue lah kan, nampak tak? Daun pokok tu dia melambai-lambai. Daun melambai-lambai. Cuba teka apa yang Nampak cikgu. Ya, apa yang cikgu nak kamu kaitkan? Kalau kamu tak boleh lagi, cikgu bagi yang kedua tu. Nampak tak? Orang berjalan di dalam api. Lautan api sanggup kerenangi. Kita nak belajar gaya bahasa ke cikgu? Ya, betul Nisa. Gaya bahasa. Okey. Pandai Nisa. Okey. Ya, betul. Jadi, apa yang hari ni cikgu nak ajar. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Cikgu nak pada akhir pembelajaran nanti, kamu semua ni dapat, yang pertama dapat mengenal pasti jenis-jenis unsur gaya bahasa. Dan yang kedua, kamu dapat menganalisis unsur gaya bahasa yang terdapat dalam puisi Syair Bidasari. Dan yang ketiga, kamu dapat menyatakan 3 unsur gaya bahasa yang terdapat dalam puisi Syair Bidasari. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, semua okey kan? Okey cikgu. Okey, Cikgu teruskan, okey? Ya. Akan sambung pelajaran kita dengan keterangan yang lebih mendalam mengenai gaya bahasa dari segi unsur bahasa. Okey, apakah gaya bahasa? Menurut kamu, apa yang kamu faham mengenai gaya bahasa ni? Sesiapa pun boleh bagi pandangan mengenai gaya bahasa. Gaya bahasa. Gaya bahasa ni macam singkut kan cikgu kan? Singkut tu gaya bahasa Ya, tak cikgu? betul.
Ya, singkuk tu merupakan salah satu gaya bahasa yang terdapat dalam unsur bahasa. Ya, ada siapa-siapa lagi nak bagi pandangan? Personifikasi cikgu. Pandai pun. Personifikasi itu pun merupakan antara contoh gaya bahasa yang terdapat dalam unsur bahasa. Cikgu akan teruskan dengan maksud gaya bahasa, okey? Okey. Menurut Umar Junus pada tahun 2010, beliau mendefinisikan gaya bahasa ni sebagai cara menyatakan sesuatu yang lain daripada biasa tanpa kelainan makna. Maksudnya dekat sini, gaya bahasa ni ditakrifkan sebagai manipulasi penggunaan bahasa sesuai dengan yang ingin dinyatakan oleh penulisnya. Seterusnya, Fatimah Busu pada tahun 2003 mentakrifkan gaya bahasa ni sebagai nadi yang mendenyut dan menghidupkan karya. Ada juga pendapat setengah pengkaji yang menamakan gaya bahasa ni sebagai bungkusan yang terisi di dalamnya karya. Seterusnya, Maniam Haji Ibrahim pada tahun 2006 mentakrifkan gaya bahasa sebagai terbit daripada usaha penulis memanipulasi bahasa yang sedia ada. Maksudnya dekat sini, bahasa tu dah ada. Kemudian penulis ni mengolah bahasa tersebut menjadi bahasa yang lain tetapi maknanya tetap sama dan tidak berubah. Okey. Dan yang terakhir, Siti Hajar Abdul Aziz pada tahun 2011 mentakrifkan gaya bahasa kepada pemilihan kata, rasa dan ayat yang digunakan oleh pengarang bagi menyampaikan ceritanya. Okey, gaya bahasa ni bukanlah apa yang ditulis oleh pengarang, tapi bagaimana pengarang tu menulis dan mempersembahkan ceritanya. Faham setakat ni? Faham cikgu? Faham cikgu? Okey, cikgu teruskan. Okey, jadi di sini dapat disimpulkan bahawa gaya bahasa ni menjadi salah satu komponen yang penting dalam sesebuah karya sastra. Gaya bahasa ni melibatkan tanda baca, rima, pengulangan dan juga sebagainya. Yang juga ada kaitan dengan ciri-ciri linguistik dan juga semantik bahasa. Kejayaan sesebuah karya sastra ni sebenarnya tergantung kepada kekuatan dan juga keindahan bahasa yang digunakan oleh pengarang. Faham? Faham cikgu? Faham. Okey. Okey, terima kasih semua. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk kat kamu ada dua jenis gaya bahasa. Yang pertama unsur bahasa dan juga yang kedua unsur bunyi. Tapi dalam pembelajaran kali ini kita cuma akan belajar mengenai unsur bahasa sahaja. Okey? Ingat tu unsur bahasa. Okey. Nampak tak rajah yang cikgu tunjukkan kat kamu? Nampak cikgu jelas. Banyak tak gaya bahasa? Banyaknya cikgu. Agak-agak boleh ingat tak semua? Kalau boleh, dalam cikgu. raja macam ni boleh Tak boleh cikgu, tak boleh. Kita tak boleh kata tak boleh, kita kena boleh sebab kita nak belajar kan? Boleh, Kita nak boleh. berjaya kita kena cakap boleh. Okey cikgu. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu tau. Okey, ni semua dalam rajah ni merupakan jenis-jenis gaya bahasa dari segi unsur bahasa. Memang kita nampak macam banyak, macam susah sangat nak belajar kan? Tapi tak apa, kita kena usaha juga untuk faham satu persatu. Okey? Okey, jenis-jenis gaya bahasa dari segi unsur bahasa ni ada 5 jenis. Yang pertama perbandingan, yang kedua pertentangan, yang ketiga perulangan, yang keempat bahasa dan yang terakhir penyirnaan. Dari segi gaya bahasa perbandingan, ada 4 gaya bahasa perbandingan ni. Yang pertama simili, yang kedua metafora, yang ketiga personifikasi dan yang terakhir hyperbola. Manakala dari segi gaya bahasa pertentangan pula ada 2 jenis, paradoks dan juga inversi. Yang ketiga perulangan, di mana terkandung anafora, responsi, epifora dan juga repetisi. Dari segi gaya bahasa pula ialah bahasa istana, bahasa asing, bahasa arkaik dan juga dialek. Dan yang terakhir penyirnaan, cuma satu je yang kita kena ingat, singkuk. Okey? Faham semua? Faham cikgu? Faham cikgu. Okey, cikgu teruskan. Boleh cikgu. Gaya bahasa yang pertama iaitu gaya bahasa perbandingan. Ada 4 kan tadi cikgu bagi tahu. Yang pertama simili, yang kedua metafora, yang ketiga personifikasi dan yang terakhir
hyperbola. Simile ni membawa maksud perbandingan dengan menggunakan perkataan seperti umpama, seperti, bak, bagai, ibarat dan juga sebagainya. Dalam erti kata lain, simile ni gaya bahasa yang membandingkan sesuatu benda, keadaan ataupun suasana dengan jelas. Contoh kat sini yang cikgu bagi, mulutnya becok seperti murai dicabut ekor. Kamu boleh nampak tak gaya bahasa tu dekat mana? Nampak cikgu seperti. Seperti. Ya cikgu. Okey, pandai pun. Okey, contoh lain ialah halus bagai jari-jari perawan. Kat sini ada penggunaan perkataan bagai. Bagai tu kan boleh menunjukkan perbandingan. Okey, yang seterusnya ialah metafora. Metafora ni membawa maksud perbandingan dua perkara yang berlainan atau berbeza, tetapi mempunyai persamaan hanya di dalam konteks yang dibandingkan. Yang seterusnya ungkapan ataupun simpulan bahasa bermakna bandingan atau analogi. Metafora juga ditakrirkan sebagai penggunaan kata-kata yang menerbitkan makna yang lain daripada makna tersurat ataupun disebut juga sebagai bahasa kiasan. Sifat gaya bahasa ni ringkas, padat, tersusun dan selalunya terdiri daripada dua perkataan. Satu perkataan tu bersifat konkret dan satu lagi bersifat abstrak. Perbandingan dilakukan secara terus ataupun langsung tanpa menggunakan perkataan bagai, seperti dan sebagainya. Contoh kat sini ialah lautan fikirannya dan juga di dadanya ada gunung. Okay, yang seterusnya ialah personifikasi. Personifikasi ini membawa maksud bahasa yang memberikan sifat manusia kepada sesuatu benda, keadaan ataupun suasana. Kamu dah tengok contoh gambar tadi kan? Dah cikgu. Betul tak? Okey, personifikasi ini juga dikenali sebagai perorangan ataupun penginsanan. Kebiasaannya, penyaja akan memberikan sifat manusia sama ada dari segi perasaan, perwatakan, tindak tanduk kepada benda-benda mawujud, binatang, idea ataupun hal-hal yang lebih abstrak. Contoh kat sini, pokok kelapa itu melambai-lambai ke arahnya. Okey, yang seterusnya ialah hyperbola. Hyperbola ni membawa maksud perbandingan yang tidak logik ataupun melampau-lampau. Penyataan yang dibuat secara berlebih-lebihan dalam usaha menekankan sesuatu pandangan, idea ataupun peristiwa. Contoh kat sini ialah matanya berapi-api. Yang kedua akan kurangi 7 lautan api. Mustahil lah kita boleh buat semua tu kan? Ya cikgu. Dan satu lagi takkanlah mata kita boleh jadi berapi-api. Okey, faham kan setakat ni? Faham cikgu? Faham cikgu. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Okey, yang seterusnya ialah gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan ada dua je. Yang pertama paradoks, yang kedua inversi. Paradoks ni membawa maksud bertentangan kata-kata dalam ayat. Paradoks juga ialah suasana ataupun keadaan yang berlawanan. Gaya bahasa ni hampir sama dengan ironi. Ironi ni bermaksud satu gaya bahasa yang mana penggunaan bahasa yang maknanya bertentangan dengan kenyataan. Bahasa yang digunakan tu bertentangan atau begitu asing dengan kenyataan sebenar meskipun maknanya betul. Okey, contoh kat sini buruk dalam cantik. Apa yang kamu faham daripada ayat tu? Dia bertentangan. Dia buruk tapi dia cantik. Okey, betul. Cikgu. Maksudnya kat sini frasa ni membawa maksud suasana ataupun keadaan yang berlawanan antara satu sama lain. Buruk tu kita dah tahu buruk tu macam mana. Cantik pun kita tahu sifat dia macam mana kan? Betul cikgu. Okey, yang seterusnya inversi. Inversi ni dikenali sebagai pembalikan kata ataupun frasa atau rangkai kata dalam ayat. Fungsinya untuk menimbulkan kelainan penyebutan ataupun pengucapan bunyi. Contoh ayat dia, telah tumpah gerimis. Sepatutnya ayat yang betul ialah gerimis telah tumpah. Yang kedua ialah apa yang kurang dikeji jangan. Sepatutnya ayat yang betul, apa yang kurang jangan dikeji. Faham kan? Faham cikgu? Mau faham tak? Faham cikgu, faham. Boleh ikut lagi tak? Boleh cikgu. Okey, cikgu teruskan.
Okey, yang seterusnya ialah gaya bahasa perulangan. Gaya bahasa perulangan terdiri daripada 4 unsur bahasa iaitu anafora, responsi, epifora dan juga repetisi. Yang pertama anafora. Anafora ni membawa maksud pengulangan kata di depan baris. Fungsi penggunaan gaya bahasa anafora ialah menimbulkan kesan penegasan maksud ataupun menimbulkan keindahan irama. Contoh ayat dia ialah bila diikat dia jalan, bila dibuka ia berhenti. Perkataan yang diulang ialah perkataan bila. Okey, yang seterusnya ialah responsi. Okey, responsi. Responsi ni membawa maksud pengulangan kata di tengah baris. Contoh ayatnya mencipta rumah tempat berlindung, membina bilik tempat berteduh. Perkataan yang diulang ialah tempat iaitu berada di tengah-tengah baris. Okey, yang seterusnya ialah epifora. Epifora ni ialah pengulangan perkataan ataupun frasa di akhir baris. Fungsinya ialah untuk menimbulkan kesan penegasan maksud ataupun menimbulkan keindahan irama. Boleh siapa-siapa bacakan kat cikgu contoh yang cikgu telah paparkan tu? Boleh cikgu? Dewa berjalan dihampirinya, naga Okey, tolong baca. didekatinya. Setelah naga mencium baunya, kepala diangkat, ternganga mulutnya. Okey, betul, pandai pun. Perkataan ataupun frasa yang diulang? Nya. Betul tak cikgu? Apa yang diulang dalam nya? Okey, betul. Betul. Terima kasih. Okey, yang seterusnya ialah repetisi. Repetisi ni membawa maksud pengulangan kata pada baris yang sama ataupun pengulangan pada baris yang sama ataupun sejajar. Maksudnya sebaris dia pengulangan tu. Contohnya kat sini pandai melompat, pandai menari. Perkataan yang diulang ialah pandai. Okey. Semua boleh ikut kan? Boleh cikgu? Boleh cikgu? Semua okey lagi? Okey cikgu, okey boleh lagi. Boleh lagi, okey. Bagus. Okey, yang seterusnya ialah bahasa. Bahasa ni ada pelbagai jenis bahasa kat dunia ni. Kita pun tahu macam-macam jenis bahasa yang kita pernah pelajari. Contohnya bahasa Melayu kok semestinya kita dah boleh kuasai. Yang seterusnya bahasa asing, bahasa istana, bahasa arkaik dan juga dialek. Dialek ni kita gunakan dalam kehidupan harian kita, jadi kita dah tahu serba sedikit mengenai dialek. Okey, bahasa istana ni membawa maksud bahasa diraja yang digunakan ketika berkomunikasi dengan kerabat diraja. Contohnya ialah santak dan juga gering. Kamu boleh bagi contoh lain selain contoh yang cikgu berikan bagi bahasa istana? Beta. Okey, betul lagi. Apa? Mangkat. Beradu. Beradu, betul. Mangkat ni betul. Okey. Terima kasih semua. Okey, yang seterusnya ialah bahasa asing. Bahasa asing ni membawa maksud kepelbagaian bahasa selain bahasa Melayu. Okey, contohnya ialah bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Tapi ada banyak lagi bahasa asing lah yang cikgu berikan ni cuma contoh je bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Boleh tak Nisa ataupun siapa-siapa bagi contoh ayat dalam bahasa Inggeris? Satu ayat je. Saya nak cuba lah cikgu. Okey, boleh Nisa, boleh. Okay. Hi everyone, my name is Nisa. Hai Nisa. Okay, hi Nisa. Okay, thank you. Terima kasih Nisa. Okay, yang seterusnya ialah bahasa arkaik. Bahasa arkaik ini merupakan bahasa kuno yang sudah ketinggalan zaman dan sudah tidak lazim digunakan. Maksudnya bahasa ni dah tak relevan ataupun kita dah tak guna pun dalam zaman sekarang ni. Okay, contohnya ialah hatta, al-kisah, syahadan, sahibul dan juga hikayat. Okey, dan yang terakhir ialah dialek. Macam cikgu cakap tadi, dialek ni bahasa yang kita gunakan dalam percakapan ataupun komunikasi harian kita. Okey, maksudnya ialah loghat ataupun pelat daerah.
Macam kita ni duduk dekat bahagian utara kan. Jadi dialek yang kita guna ialah dialek utara. Negeri yang dalam bahagian utara ni ialah Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Okey, contoh ayat dia ialah "Hamailah sini Sat, aku nak ajak hang pinat Sat." Okey, kalau bahasa bakunya ialah "Awak datang sini sekejap, saya nak ajak awak pergi ke pasar." Okey, faham semua? Faham cikgu? Okey. Cikgu teruskan, boleh? Boleh. Okey. Dan yang terakhir ialah gaya bahasa penyirnaan. Macam cikgu cakap tadi, gaya bahasa penyirnaan ni ada satu je yang kamu kena ingat, iaitu singkuk. Singkuk merupakan singkatan kepada sesuatu perkataan. Contoh dekat sini yang saya dah bagi kat kamu ialah "Saya dah tak tahan dengan kamu. Hari ni saya nak denda kamu." Terdapat dua perkataan yang telah disingkatkan. Yang pertama iaitu tak. Perkataan tak disingkatkan daripada perkataan tidak. Manakala perkataan nak disingkatkan daripada perkataan hendak. Okey. Daripada semua yang telah cikgu terangkan dekat kamu ni, kamu faham tak? Faham. Jenis-jenis gaya bahasa dari segi unsur bahasa yang faham? Betul faham? Jelas. Faham. Betul ni kamu? Jelas? Okey, kalau cikgu nak uji kamu skip boleh? Sikit je boleh cikgu. Apa? Boleh. Boleh? Okey, cikgu nak tanya, boleh tak kamu bagi contoh dekat cikgu gaya bahasa perulangan? Satu je kan Repetisi cikgu? cikgu. Repetisi. Cikgu. Okey, betul. Lagi? Anafora. Lagi selain repetisi? Okey, Epifora. anafora lagi? Okey, betul. Pandai pun. Okey, maksudnya dekat sini kamu semua faham kan apa itu jenis-jenis gaya bahasa dari segi unsur bahasa. Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, semua ada dengan cikgu lagi kan? Ya cikgu. Okey, cikgu akan bagi kamu satu formula yang kamu boleh guna untuk mengenal pasti dan juga menghafal jenis-jenis gaya bahasa daripada segi unsur bahasa. Okey, yang pertama ialah I yang membawa maksud identify, iaitu kenal pasti. Yang kedua ialah E yang membawa maksud explain, iaitu terangkan. Dan yang terakhir ialah D iaitu describe ataupun huraikan. Okay, cikgu akan jelaskan dengan lebih lanjut. I atau identify ni membawa maksud kenal pasti. Macam mana kamu nak guna formula ni untuk I? Kamu kenalah mengenal pasti apa itu gaya bahasa. Tadi kan cikgu dah jelaskan maksud gaya bahasa tu apa. Jadi kamu kena tahu maksud ataupun definisi gaya bahasa tu baru kamu boleh faham apa itu gaya bahasa. Baru kamu boleh analisis gaya bahasa tu apa dia. Okey, yang seterusnya ialah kamu kena mengenal pasti jenis-jenis gaya bahasa. Tadi kan kamu dah tengok rajah gaya bahasa tu dah cikgu paparkan tadi kan. Pelbagai jenis gaya bahasa yang terdapat dari segi unsur bahasa. Jadi kamu kena faham satu-satu, kemudian kamu kena kenal pasti jenis-jenis gaya bahasa dari segi perulangan, perbandingan, bahasa dan juga sebagainya. Okey, seterusnya ialah kamu kena senaraikan jenis-jenis gaya bahasa yang diketahui. Kalau kamu contohnya dalam peperiksaan, kamu ingat gaya bahasa tu, kamu senaraikan je dulu. Kalau macam yang kamu lupa tu tak apa, kamu cuma senaraikan apa yang kamu ingat je dulu. Okey? Seterusnya ialah explain ataupun terangkan. Kamu kena terangkan makna setiap jenis gaya bahasa dalam bahagian puisi ataupun sajak tersebut. Setiap gaya bahasa yang cikgu terangkan tadi ada maksud dan maksud ataupun maknanya yang tersendiri. Jadi kamu kena, lepas kamu senaraikan tu, kamu kena terangkan maknanya setiap satu. Maksudnya kalau personifikasi ni apa maksud dia? Kalau gaya bahasa metafora ni apa maksud dia? Baru kamu akan faham ataupun baru kamu akan boleh analisis gaya bahasa yang terdapat dalam sajak ataupun puisi ke apa-apa je. Okey? Okey, yang seterusnya ialah memberikan dan menyatakan contoh. Maksudnya kat sini,
kamu bagi ataupun nyatakan contoh. Yang pertama, apa yang dibandingkan. Yang kedua, apa yang melambangkan apa. Dan juga yang ketiga, bagaimana sesuatu objek tu mewakili emosi. Okey. Dekat sini maksudnya kamu kena terangkan setiap jenis gaya bahasa tu satu persatu. Kalau ada gaya bahasa perbandingan, kena terangkan maksud dia dan bagikan contoh sekali. Yang ketiga ialah describe ataupun huraikan. Bahagian terakhir ni kamu kena menghuraikan bagaimana gaya bahasa tu berkaitan dengan keseluruhan makna, tema dan persoalan puisi. Untuk bahagian describe ni, fungsinya ialah untuk menguraikan fungsi penggunaan gaya bahasa tersebut. Dalam bahagian ni juga penting sebab kamu akan faham keseluruhan puisi tersebut. Terangkan pasal apa, tema dia pasal apa dan juga persoalan puisi tu. Jadi formula ni kamu boleh gunakan sekiranya kamu nak analisis sesuatu gaya bahasa dalam sajak ke, pantun dan sebagainya. Okey? Okey semua, kamu dah faham kan? Dah dengar apa Cikgu Ashikin terangkan? Jadi sekarang ni Cikgu nak uji tahap kefahaman kamu semua dengan kita buat satu aktiviti. Boleh tak? Boleh cikgu. Sebab tadi kamu dah fokus, dah dengar betul-betul, jadi rugilah kalau kita tak uji kefahaman kamu semua. Okey, sekarang ni kita tak Betul, mau, cikgu. kita tak buat, Boleh cikgu. kita nak menimbulkan keseronokan sambil kita belajar, betul tak? Kita tak mau bosan-bosan kan? Jadi, Tak mau cikgu. jadi kita akan main satu permainan. Nak tak? Nak. Nak cikgu nak. Pernah dengar Tak nak Kahoot? cikgu. Pernah dengar game Kahoot? Pernah cikgu. Jadi kita akan main game Kahoot tu dan jawab soalan berkaitan dengan gaya bahasa. Jawab soalan ni semua berkaitan dengan gaya bahasa yang telah kamu pelajari. Dan siapa yang dapat markah yang tertinggi, ada ganjaran menanti anda. Boleh tunjuk tak cikgu? Wow. Okey, sekarang ni kamu dah dapat dah kan link yang cikgu dah hantar dalam kumpulan WhatsApp kelas tu? Dah cikgu. Okey. Kita Dapat dah cikgu. Kita kena tengok slide ini dan kamu kena jawab soalannya. Cikgu pin. Okey, kejap cikgu bagi. Okey, semua nampak tak nombor pin ni? Boleh nampak kan nombor pin ni? Boleh cikgu. Nampak cikgu. Tulis nama kamu ya. Masukkan nombor pin dan tulis nama pendek kamu boleh. Nama kamu, jangan tulis nama glamour ya. Okey. Saya dah nama glamour cikgu. Ya, nama apa nama glamour kamu? Rahsia lah. Okey. Cikgu dah nampak Nisa ni. Cikgu internet saya Ashikin. Oh, Syahidah tak boleh kah? Internet saya slow cikgu. Boleh cikgu tunggu ataupun kamu nak cikgu start dulu kah macam mana? Apa kata kalau cikgu saya nak main kot cikgu. Okey, cikgu tunggu, cikgu tunggu. Cikgu tunggu dia cikgu. Cikgu tunggu kot. Saya nak main kot. Cikgu tunggu dia. Ya, tiada masalah. Cikgu tunggu. Cepat saya internet. Faham. Kita cuba. Nasib cikgu baik. Ya, cikgu alhamdulillah baik. Boleh tak Baik, lagi? mana? Kenapa seorang pula Nama Ashikin pin apa tu? Kenapa Nisa terkeluar? Internet saya buat slow cikgu, sabar cikgu. Kenapa saya seorang je yang ada? Tak apa, tiada masalah. Boleh. Saya tengah reconnect cikgu, sabar jap. Biasalah. Cikgu nak home. Okey, dah ada. Hilang lah cikgu. Saya masuk cikgu, saya dah masuk. Okey dah Nisa tu siapa? Nisa kah? Saya cikgu. Okey, mana okey dah Syahidah, mana Syahidah?
Nampak tak nombor pin ni? 8000461. Ya, cikgu tekan start ya. Akhirnya. Okey, cikgu tekan start. Oh, baca soalan kat skrin cikgu? Ya, cikgu. Ya, Syahidah. Ya, Nisa. Okey. Ya. Okey, kita jawab. 3, 2. Definisi gaya bahasa. Apa makna definisi gaya bahasa yang tadi telah kamu pelajar? Wah, semua betul ya. Maknanya nampak sangat memang kamu semua fokus dalam kelas ya. Apa yang cikgu ajar semua kamu fokus. Ya, cikgu. Bukan dalam kelas, di rumah. Ya, sudah baca. Okey, soalan seterusnya cikgu tekan ya. Ya, cikgu. Okey. Ya, cikgu. Wah, Syahidah nombor pertama. Wah, Syahidah hebat. Bolehkah Ashikin dan Nisa mengejarnya? Okey. Semestinya. InsyaAllah kami boleh. Kan Nisa kan? Ya. Klasifikasi merupakan gaya bahasa di bawah unsur bahasa. Betulkah salah? Betul lah yang buat slow, cikgu. Nisa sakit. Saya tak boleh. Teruskan dengan cikgu, saya punya line tiba-tiba stuck. Okey. Seterusnya cikgu tekan. Oh, sebab Nisa punya line slow. Okey, tidak masalah. Nisa masih ada lagi 8 soalan untuk anda kejar, Syahidah dan Ashikin. Yang manakah jenis gaya bahasa perulangan? Inversi, sinkron, Nisa, go. anafora ataupun hyperbola? Yang mana? Wow. Soalan seterusnya. Kita tengok siapa pula. Wah, Ashikin. Oh, Syahidah. Syahidah masih di tempat yang teratas ya. Okey, bagus Syahidah. Ya. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Daun melambai-lambai merupakan unsur bahasa apa? Ni ada dalam tadi cikgu tunjuk gambar yang pertama tadi sebelum kita mula kelas. Next. Kita tekan. Syahidah lagi. Okey, Nisa, masihkah ada peluang untuk anda kejar? Next Boleh, kita. cikgu. Okey. Boleh. Perbandingan yang menggabungkan konkret dan abstrak merupakan unsur bahasa apa? Unsur bahasa apa, Eka? Semua laju ya berfikir. Syahidah lagi. Okey, tak apa, tak ada masalah. Ada lagi 5 soalan. Syahidah slow sikit. Okey, soalan betul atau salah? Sama. Singkuk merupakan unsur bahasa perulangan. Betul ke salah? Ya, siapa yang jawab? Ya, semua jawab salah. Betul. Okey. Next. Unsur gaya bahasa inversi berada di bawah gaya bahasa apa? Perulangan bahasa perbandingan bertentangan. Okey, ada seorang yang jawab salah. Siapa tu? Perbandingan. Okey. Mungkin salah baca jawapan kot, baca soalan kot. Okey, Ashikin. Saya rasa Syahidah. Ya, biasalah. Maafkan saya. Tak ada masalah. Mungkin kamu tidak faham. Atau kamu tersalah baca soalan. Okey, cikgu tekan next ya. Ya. Ya, cikgu. Perulangan kata atau frasa di tengah baris secara berturut-turut merupakan unsur bahasa apa? Perulangan kata di tengah baris apa benda? Apakah ia? Alah, lain saya slow pula. Saya tak boleh jawab lah ni. Kasihan kamu ya, Nisa. Saya baru nak mengejar. Boleh. Saya kuat. Awak jangan risau Syahidah duduk diam-diam di bawah. Seorang je yang jawab. Siapakah Lain seorang kami itu? slow. Oh, Ashikin je lah yang jawab. Okey, tak ada Ya, masalah. cikgu, saya je. Ashikin bagus. Okey, cikgu tekan next. Ashikin masih di tangga yang teratas. Okey. Next.
Seterusnya, akan kurenangi 7 lautan api merupakan unsur bahasa. Tadi cikgu dah jawab, bagi tahu dah contoh ni. Wow. Pandai ya semua, semua betul. Okey, cikgu tekan next. Okey, kamu boleh jawab, cuma lambat atau cepat saja. True or false? Jawapannya kamu pilih betul. Gaya bahasa terbahagi kepada dua, iaitu unsur bahasa dan unsur bunyi. Ada seorang yang menjawab salah. Okey, ada terbahagi kepada dua je ya. Gaya bahasa terbahagi kepada dua, iaitu unsur bahasa dan unsur bunyi ya. Okey, seterusnya. Habis dah lah. Okey, kita boleh lihat siapa yang di tempat yang teratas. Allah. Wah, asyik ya di tempat yang teratas. Kedua Syahidah dan ketiga Nisa. Okey, Ashikin nanti tuntut hadiah dekat cikgu ya. Okey cikgu boleh. Okey. Serahan lah. Tak ada masalah Cikgu walaupun nama- kita tidak berjumpa, nanti cikgu boleh hantar post barang ya ke rumah kamu. Apa dia Syahidah tadi kamu cakap? Tempat kedua, ketiga pun kena juga. Ada 3 orang je main. Boleh, tak ada masalah. Okey, terima kasih cikgu. Okey, baik. Kamu semua dah gembira kan? Dah seronok, dah tidak bosan dengan apa Ya yang... cikgu, betul. Ya, bagus. Jadi sekarang ini cikgu akan meneruskan pengajaran cikgu dengan menayangkan video pula kepada kamu. Cikgu akan menayangkan video tentang syair Bidasari. Okey, video ini kamu akan lihat video ini, tapi sebelum kamu menonton video syair Bidasari yang cikgu tayangkan di YouTube, cikgu nak kamu semua buka dulu buku sastra kamu, buka buku muka surat 22 tentang syair Bidasari. Cikgu nak kamu lihat setiap baik-baik rangkap ini dan kamu dengar alunan deklamasi syair yang akan kamu tonton di dalam video YouTube. Boleh? Okey cikgu. Okey.
Okey semua, tadi kamu semua dah menonton kan video macam mana cara membaca syair kan? Dekat YouTube yang cikgu bagi tadi. Dah menonton ke belum? Dah Dah cikgu. cikgu. Okey, sekarang ni cikgu akan menerangkan makna setiap rangkap bagi syair Bidasari ini. Tapi sebelum tu cikgu akan membaca juga syair ni dan kamu juga harus membaca juga bersama-sama cikgu. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Rangkap pertama. Dengarkan tuan, suatu riwayat raja di desa negeri Kembayat. Di karang fakir dijadikan hikayat supaya menjadi tamsil ibarat. Okey, bagi rangkap yang pertama ni makna dia pengenalan kisah seorang raja yang memerintah negeri Kembayat. Pengarangnya hanya mahu dikenali sebagai fakir, sebagai tanda merendah diri dan tujuan hikayat supaya menjadi contoh dan perbandingan kepada pembaca. Okey, rangkap yang kedua, cikgu akan melagukan lagi syair ni tapi suara cikgu mungkin tak berapa nak sedap lah macam apa yang tadi kamu lihat dalam video YouTube tadi tu ya. Maaf ya. Tak apa Okey. cikgu, tak apa. Okey cikgu. Sedap je. Okey, terima kasih Nisa. Ada raja suatu negeri, Sultan Khalifah Akas Bestari. Asalnya baginda, raja yang bahari, melimpah ngadil, dagang senteri. Okey, makna bagi rangkap kedua pula, di sebuah negeri terdapat seorang pemerintah iaitu sultan yang gagah perkasa lagi bijaksana. Baginda raja dahulu kala yang cemerlang pada peringkat awal sebelum dilanggar geroda. Keadilan baginda telah menggamit kedatangan para pedagang dan orang soleh, pelajar ilmu agama yang merantau. Okey, rangkap ketiga ni siapa yang volunteer? Siapa yang nak baca dan Syahidah cikgu. melakukan? Siapa? Syahidah. Ya, Syahidah boleh ke? Boleh cikgu, boleh. Tapi saya malu. Tak apa. Kita kena yakin. Kita kena ada keyakinan ya. Tak boleh malu-malu. Boleh ke? Baik cikgu. Ya, Boleh, boleh, bagus. cikgu. Okey. Mulakan Cuba. dengan rangkap Saya ketiga. cuba cikgu. Ya, boleh. Cikgu. Makna sekejap lagi kena baca juga ke? Makna cikgu baca. Okey, baik cikgu, baik cikgu. Hairan Kuatkan sikit Tidak, suara cikgu. Syahidah. Cikgu tak dengar lah. Baik cikgu. Okey. Hairan orang. Cikgu dengar cikgu? Dengar. Sedap. Sekali lagi. Lagi sekali ya. Hairan orang. Empunya taman temasya. Baginda itulah raja perkasa. Sangat mudah merasai susah. Entah mana bisa dan itu saya sedih. Ya, kamu sangat menghayati. Cikgu faham. Okey, terima kasih Syahidah. Ada lagi satu rangkap kejap ya. Okey, cikgu bacakan dulu makna dia. Okey, bagi makna rangkap yang ketiga, kegagahan dan kelangsungan pemerintahan baginda memang mengkagumkan. Dan sesaat pun baginda tidak mengalami kesusahan. Namun, tiada siapa yang tahu sama ada keadaan itu akan berkekalan atau sebaliknya. Faham kan? Okey. Faham cikgu. Bagus. Okey, rangkap keempat pula Nur Syahidah. Ini cikgu. Seri Sultan Raja Bestari setelah ia sudah beristri. Ya, teruskan Syahidah. Syahidah hilang cikgu. Ada lagi 2 baris. Oh, lain saya tadi cikgu. Sorry cikgu. Ya. Beberapa bulan, beberapa hari, hamillah puteri permaisuri.
Ya, okey, beri tepukan kepada Nur Syahidah. Yeay. Bagus, bagus, bagus. Saya tersentuh. Walaupun malu. Ya, kenapa? Khairunisa? Saya tersentuh dengar dia bahas dia. Ya, cikgu pun tersentuh. Saya pun cikgu. Ya, kamu tersentuh juga Ashikin. Okey. Bagi rangkap yang keempat, makna dia sultan yang bijaksana bertambah berseri apabila menempuh alam perkahwinan. Dan selang beberapa bulan, permaisuri pun hamil. Okey, rangkap yang kelima dan keenam. Ashikin dan Khairunisa bolehkah? Boleh cikgu. Okey, Ashikin dahulu. Tapi saya tak pandai lah semua tu. Saya baca macam tu je, okey? Okey, asalkan kamu ada keyakinan dalam baca pun boleh. Okey, terima kasih cikgu. Okey, rangkap kelima. Beberapa lamanya dalam kerajaan, baginda duduk bersuka-sukaan. Datanglah beroleh kedukaan, baginda meninggalkan tahta kerajaan. Dah Okey. cikgu? Ya, betul. Baik. Okey, bagi rangkap yang kelima, makna dia setelah beberapa tahun memerintah negara dengan bahagia dan aman sentosa, dugaan malapetaka datang melanda. Baginda terpaksa berundur dari istana. Okey, rangkap yang keenam, Ashikin? Datanglah kepada suatu masa, melayanglah unggas dari angkasa. Unggas Gurda sangat perkasa, menjadi negeri rosak binasa. Ya, okey. Makna bagi rangkap keenam, tiba-tiba pada suatu hari muncul seekor burung raksasa melayang di ruang angkasa negeri Kembayat. Garuda iaitu helang besar seperti dalam epik Hindu, Vishnu dalam syair dieja sebagai Gurda. Melanggar Kembayat sehingga menimbulkan huru-hara dan kemusnahan. Okey, bagi rangkap yang ke-7 dan ke-8. Okey, ada lagi 2 rangkap. Yeay, Khairunisa Nisa. boleh? Go Nisa. Tapi saya tak pandai lah cikgu. Saya try cikgu ya. Ya, boleh. Kamu boleh cuba. Okay, 1, 2, go. Datanglah menyambar suaranya bahana, gempalah sekalian, mulia dan hina. Seisi negeri gundah gulana, membawa diri ke mana-mana. Wah. Cikgu rasa nak menari ya dengan suara Khairunisa. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, Garuda melakukan serangan dengan suara yang bergema luar biasa. Sekalian rakyat negeri Kembayat berada dalam keadaan huru-hara dan kekalutan. Seluruh negeri dilanda duka lara dan lesu serta rakyat bercempera tanpa arah dan tujuan. Okey, bagi rangkap yang terakhir. Bolehkah Khairunisa? Boleh cikgu? Okey. 1, 2, 3. Baginda pun sedang dihadap orang, mendengar gempar seperti perang. Bertitah baginda, raja yang garang, gempar ini apakah kurang? Okey. Wah, macam rap. Pada Khairunisa. Okey. Makna bagi rangkap yang ke-8, ketika itu baginda sedang bersemayam di singgasana sambil menerima menghadap pembesar dan rakyat jelata. Keadaan huru-hara bagaikan di medan peperangan jelas kedengaran. Baginda bertitah dengan nada yang tegas tentang perkara cemas apa pula yang akan berlaku. Okey. Okey semua, beri tepukan untuk diri masing-masing kerana anda memang sangat baik, sangat bagus bagi tindak balas respon yang baik untuk melagukan syair Bidasari ini. Jadi sekarang ni cikgu nak kamu analisis gaya bahasa yang terdapat dalam syair Bidasari. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Bagus. Cikgu bagi masa dalam 5 minit untuk kamu analisis gaya bahasa yang terdapat dalam syair Bidasari. Okey? Okey. Cikgu. Okey, boleh mula dari sekarang dan nanti cukup masa 5 minit. Kamu, setiap seorang daripada kamu akan membentangkan sekurang-kurangnya 1 gaya bahasa yang kamu dapat pada teks syair Bidasari ini. Baik cikgu. Okey, boleh mula dari sekarang. Adakah yang dah siap? Dah cikgu. Saya dah cikgu. Okey, siapa nak mula dulu untuk menyatakan gaya bahasa yang kamu dapat? Menyatakan makna gaya bahasa yang kamu dapat itu dan contoh
di rangkap yang keberapa dan baris berapa. Boleh? Okey cikgu. Boleh Okey. cikgu? Siapa yang mahu mula dahulu? Saya dah cikgu. Okey, Hairunisa. Okey, gaya bahasa yang saya jumpa, yang pertama saya jumpa bahasa istana. Ya, bahasa Okey, istana. bahasa istana ni merupakan bahasa yang digunakan ketika berkomunikasi dalam kalangan kerabat diraja. Baiklah, contoh dia kita dapat lihat dalam rangkap kedua, baris yang ketiga, iaitu perkataan baginda cikgu. Ya, asalnya baginda raja yang bahari. Baginda. Ya, betul. Okey, betul Hairunisa? Okey, seterusnya siapa mahu pula bentangkan? Saya. Okey, Syahida, teruskan. Okey, saya jumpa gaya bahasa simili cikgu. Simili. Okey, di mana? Simili, boleh saya cakap dulu Mana? Okey, boleh. Maksud dia perbandingan yang menggunakan kata seperti, bagai ataupun umpama. Dia berada di rangkap 8, yang terakhir, rangkap terakhir dan baris kedua cikgu. Ya, betul. Mendengar gempar seperti perang. Okey, betul Syahida? Okey, seterusnya Ashikin Husna. Gaya bahasa metafora, iaitu gaya bahasa yang ditakrifkan sebagai penggunaan kata-kata yang menerbitkan makna yang lain daripada makna tersurat ataupun disebut juga sebagai bahasa kiasan. Contoh di mana? Contohnya rangkap ke-5 iaitu tahta kerajaan. Ya, baginda meninggalkan tahta kerajaan. Okey, betul semua? Okey, cikgu puas hati? Okey, baiklah. Seterusnya, okey, cikgu akan tunjukkan dekat kamu apa yang gaya bahasa yang terdapat dalam syair Bidasari ini. Okey, unsur bahasa yang terdapat dalam syair Bidasari. Yang pertama, bahasa arkaik. Okey, bahasa arkaik seperti cikgu bentangkan tadi, cikgu terangkan tadi, bahasa arkaik merupakan bahasa kuno yang sudah tidak lazim digunakan. Dan di dalam contoh yang terdapat dalam syair Bidasari seperti akas, ngadil, halifah dan gurda. Okey, bahasa istana seperti Nur Hairunisa terangkan tadi, baginda, contohnya seperti baginda dan permaisuri. Okey, unsur bahasa inversi. Apa makna bahasa inversi ni? Inversi merupakan pembalikan kalimat. Contoh yang terdapat dalam syair Bidasari seperti melayanglah unggas dari angkasa. Sepatutnya diungkapkan sebagai unggas melayanglah dari angkasa. Seterusnya unsur bahasa simili. Simili yang tadi diterangkan oleh Nur Syahida kan? Iaitu contohnya mendengar gempar seperti perang. Yang seterusnya unsur bahasa metafora yang diterangkan oleh Ashikin Husna, iaitu contoh dia seperti tahta kerajaan. Yang seterusnya unsur bahasa hyperbola. Okey, makna hyperbola ni merupakan perbandingan yang melampau-lampau. Contoh yang terdapat dalam syair Bidasari, datanglah menyambar, suaranya bahana. Okey, yang terakhir unsur bahasa repetisi. Okey, makna repetisi merupakan pengulangan umum, kata, frasa dan juga kalimat. Sebagai contoh yang terdapat dalam syair Bidasari, beberapa bulan, beberapa hari. Pengulangan bagi perkataan beberapa. Okey? Baiklah. Setakat di sini sahaja pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum cikgu memberi tugasan kepada kamu, cikgu nak wakil daripada kamu seorang untuk memberikan rumusan apa yang telah kamu pelajari pada topik gaya bahasa hari ini. Okeylah, saya dah cikgu dah. Okey, Hairunisa. Okey, bagus. Okey, apa yang saya belajar hari ni, saya kenal apa itu gaya bahasa dan contoh-contoh gaya bahasa yang ada dalam sastra ini. Lepas tu, melalui penerangan cikgu sebentar tadi, saya juga lebih jelas tentang fungsi gaya bahasa dalam sesuatu karya sastra itu.
Jadi sebagai penutup, saya rasa sangat gembira lah dapat mempelajari gaya bahasa dengan lebih mendalam. Terima kasih Cikgu. Ya, bagus Harunisa. Okey, kita beri tepukan untuk Harunisa. Okey. Cikgu kesimpulannya pada hari ini, cikgu rasakan topik pada hari ini, pengajaran dan pembelajaran berkaitan topik gaya bahasa memang berkesan. Kerana cikgu lihat kamu semua memang memberikan komitmen yang sangat baik dan mampu melibatkan diri dalam semua aktiviti yang cikgu berikan tadi. Jadi maka dengan ini cikgu sangat berharaplah kamu semua tidak lupa apa yang telah cikgu ajarkan tadi dan mempraktikkan formula dan gambar rajah yang cikgu tayangkan tadi, yang cikgu tunjukkan tadi, supaya dapat memudahkan kamu untuk menjawab soalan berkaitan dengan topik gaya bahasa ini. Okey? Untuk tugasan cikgu. tambahan, cikgu akan berikan kamu kerja untuk kamu analisis gaya bahasa yang terdapat dalam Gurindam 12. Boleh kelas? Bolehkah? Boleh cikgu. Boleh Cikgu, boleh. Okey, untuk kelas yang seterusnya cikgu akan semak ya. Okey. Okey semua, terima kasih. Baik Cikgu. Cikgu. Okey.